Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Sekali lagi Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih semalam kepada yang belanja saya sarapan semalam. Saya of course lah, insya-Allah kita setiap hari konsisten lah belanja anda sarapan minda momentum. Okey. Tapi semalam ada orang belanja saya Honey Star. Okey. Yelah dia bagi star lah pada saya, benda tu adalah Honey Star. Kan dia orang belanja semalam kan, ramai kan yang belanja saya star. Masa habis live tu lebih kurang dalam 1,500 star kot. Okay, terima kasih banyak. So pagi ni saya nak cakap satu lagi benda, insyaAllah, untuk sarapan minda. Tajuk dia adalah ruang yang sempit X rezeki pun sempit. Kenapa gabungan benda tu menjadikan sempit? Okay, sebab saya ada cerita sebenarnya. Saya ada cerita. Okay, saya ada cerita. Selalu kan, dulu saya pelik tau, kenapa ramai orang yang berjaya ni kan. Kalau contoh, bila saya dengar cerita Steve Jobs kan, kalau siapa buka YouTube ke mana kan, Steve Jobs akan bercerita. Kalau siapa pernah dengar orang-orang yang berjaya, billionaire, millionaire kan, even guru saya, mentor saya pun selalu akan bercerita. Even bila saya buka Al-Quran, buka tafsir, betul. Okay? Quran adalah tentang pengkisahan. Cerita-cerita, story, ada cerita apa, siapa ingat dalam Quran kan? Cerita Ashabul Kahfi, cerita apa, bagaimana, tentera Abraha kan? Ingat tak yang dia adalah nak menyerang Mekah? Kan Allah Ta'ala turunkan burung ababil tak silap saya. Okay, betulkan saya kalau saya silap. So banyak jadi cerita pasal semut ni kan. Kadang-kadang kita tengok rumput saya ni kan, kadang-kadang ada juga semut ni. Kan ada cerita tentang semut. Kan dia adalah tentang kisah, story. Maksud kat sini, manusia ni dia faham tentang cerita. Betul juga. Saya bila jumpa kawan saya pun, dia akan cakap, "Jip, apa khabar? Apa cerita?" Kan? Dia pun akan tanya apa cerita. Tak pernah lagi lah saya jumpa kawan saya kan. Kau cerita, kau bagi tahu fakta kau sekarang. Okay, fakta aku adalah sekarang aku duduk di Keluang, Johor. Aku buat momentum internet. Okay, tak ada macam tu. Dia akan cerita, "Oh, kau nak dengar cerita? Aku ada cerita best." Itu yang biasanya pembuka cerita, ataupun orang kata pembuka perhubungan seseorang. Betul ke betul? Jadi saya pun nak bercerita pagi ni, boleh? Siapa kat sini bersedia? Dah tag kawan? Masya Allah, tabarakallah. Okay, dah tag kawan, dah kat situ, dah tekan butang share. Okay, ada yang sedang kuarantin. Okay, saya juga dengar ramai yang sedang ada yang kuarantin positif. Mudah-mudahan saya doakan cepat-cepat sembuh. Okay, mungkin Allah Ta'ala bagi masa untuk kita berehat. Yang kedua, saya dengar ada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita di Kelantan, Terengganu terlibat dengan banjir. Mudah-mudahan pun Allah Ta'ala pelihara anda semua, insya-Allah. Kami pun turut bersimpati, insya-Allah. Mana-mana kita yang berkemampuan, kau nampak ada kawan-kawan kita yang turun membantu masa banjir, kita sama-samalah hulurkan bantuan. Tak boleh turun ke sana, kita bagi dalam bentuk sedikit bantuan keuangan, insya-Allah. Okay? Saya pun insya-Allah ada dah berhajat macam tu. Okay, so thank you pada yang follow, thank you yang semalam bagi star. Hari ni nak bagi star lagi, nak bagi sarapan. Okay, so semalam bila habis RPM 2 hari lepas, so saya kan agak sibuk kan dengan RPM. Lepas tu baru balik umrah, lepas tu ke Dubai 5 hari, and then semua dah okay, negatif COVID. Pagi tadi pun saya test lagi, COVID test. Anak saya ada seorang dia demam, pun saya test. Alhamdulillah kita buat self test, dia negatif, saya pun negatif. Untuk bukan apa, berhati-hati. Kemudian semalam tu anak saya, yelah kita dah tak spend masa dengan dia kan. Kalau siapa yang ada join RPM kan, saya selalu pasang satu video yang tentang anak-anak tu kan. So bila kita fikir balik, kita kena spend masa. Bukan ke kita berniaga ni untuk ada masa dengan orang yang kita sayang? Betul kan? Tak kira parents ke. Habis RPM tu pun cerita je sebenarnya. Habis je mak saya mesej. Dia kata dia dah sampai rumah, dia dah balik. Mak saya sebenarnya adik saya bawa dia jalan-jalan pergi Kelantan. Dan saya terdengar, alamak Kelantan banjir. Lepas tu mak saya mesej dia dah balik. Alhamdulillah, saya kata syukur. Mak saya dah balik. Mak saya memang suka jalan-jalan Kelantan ni. Dia suka sangat shopping kat Kelantan tu. Okay, walaupun kita orang Johor. Jadi balik tu mak saya kata, adik saya pun ada, saya kata jomlah kita pergi makan.
Saya share satu tempat yang saya bagi sekali menu apa semua kan. Saya tahu mak saya suka makan lamb grill ke, lamb chop ke kan. Mak saya suka. So saya bawa makan-makan. Walaupun saya penat ni. Masya Allah penat. Saya ingat pesan guru saya, dia kata, kita macam mana pun keadaan situasi, mak bapak kita tu keramat hidup. Apa saja benda boleh buatkan dia gembira, kita gembirakan mak ayah kita, insya-Allah Allah Ta'ala pelihara kita insya-Allah. Jadi saya layan, makan, minum apa semua. Lepas tu spend masa, chit-chat, cakap apa semua. Bawa anak-anak saya sekali, ajak adik-adik saya sekali, jom kita makan. Borak-borak. Okay? Kalau ikutkan penat ni. Sebab balik tu saya terus ada kelas Zoom dengan guru saya, mentor saya. And then lepas tu bawa saya solat isyak dan tidur. Sebab kepenatan 2 hari kan mengajar kan. As you know, saya pun mengajar berdiri. Saya committed bagi ilmu yang saya rasa penuh. Kalau anda perasan macam saya ada kerisauan. Jadi saya mengajar tu, saya nak yang belajar, saya datang. Saya risau bukan apa, yang datang belajar ni macam-macam cabaran tau. Sale apa semua. Okay. Jadi memang saya dah janji dengan anak saya. Okay, tu habis cerita kat situ lah, rehat hari tu. Okay, semalam saya ada anak-anak saya, memang diorang ni suka, semenjak saya perkenalkan diorang dengan go-kart. Sebab saya rasa tu adalah sukan yang bagus kan untuk nak membina confident level, menaikkan dia punya, dia orang kata muscle memory. Bila kita race ni dalam track kan, bila dalam track dia adalah macam kita adalah macam akan menguatkan memori, sebab dia kena hafal track tu tau. Corner kat mana lepas ni, bila yang ada naik turun bukit. So dia kena ingat benda tu. Dia kena ingat dia punya racing line. Nanti saya cerita lah kejap lagi lah. Kalau nak kaitkan dengan bisnes, saya suka cerita. So anak saya kata, Abi bawa lah kita orang pergi go-kart. Okey lah, saya spend masa. Dan kata lepas tu kita pergi kedai sukan tau. Sebab dia orang sekarang minat main bola. Nak beli jersey bola lah pula. Okay. So saya bawa lah Azwan, kita cerita go-kart dulu. So kita nak spend masa dengan diorang, bercakap dengan diorang, supaya dia dapat rasa kita ni adalah abi dan umi yang penuh dengan kasih sayang. Itu penting kan, betul tak? Hello? Kan? Thank you pada yang share tu, teruskan share. So bila sampai kat go-kart tu, saya layan lah dia dulu, siapkan diorang punya go-kart semua. Dia pun dah boleh bawa go-kart yang dewasa kan. Untuk Amar 12 tahun, Husna 11 tahun, Muaz 9 tahun. 3 orang ni je saya bawa, yang lain tu si Muhriz dengan Ajwa kecil lagi kan. Tak boleh nak bawa. Dia dah besar sikit, kita bawa lah. Okay. So dia pun bawa, kita layan lah. Sebab saya ajar dia dulu tau. Saya biasanya bila sampai sana, saya akan bawa anak saya jalan kaki dulu atas track. Spend time, tunjuk kat dia jalan. Sebab lebih cepat kalau kita tunjukkan. Tak payah kita nak terangkan secara teori. Kita tunjukkan depan mata macam mana cara dia nak layan benda tu. Okay. So dia lama layan dan saya nampak, ni dah berapa kali, saya ingat dah 4 ke 5 kali saya bawa dia orang. Jadi benda tu dah ada peningkatan. Saya cakap dengan anak saya, Amar, kita kalau datang ni, sebelum datang, benda yang paling penting, kita nak kena ready, bersedia mah. Sebab kalau kita datang dan buat sesuatu tak ada peningkatan, rugilah masa kita. Kan, masa. Lepas tu go-kart ni bukan free, kena bayar. Masa, tenaga. Kan? So saya explain kat dia, kita kena ready. At least lah sebelum kita masuk track, buka YouTube, tengok macam mana orang yang pandai bermain. Tapi kat YouTube pun saya kena guide dia jugalah. Bukan semua video nak kena tengok. Okay. Sebab kalau YouTube ni terlalu banyak benda. Kadang-kadang bukan dia meningkatkan confidence, dia makin meningkatkan confusion. Makin keliru pula kita confuse sebab terlalu banyak benda. Yes, memang ada orang cakap, kau Google dah lah. Tapi masalahnya kat Google tu tak tahu mana satu yang nak diikut. Faham tak benda tu? Okay, lepas tu habislah dia orang punya turn. Saya punya turn pula. Sebab hari tu saya ada tukar go-kart. Saya tukar go-kart lama tu saya jual. Sebab go-kart kat sana saya beli bukan yang baru pun, second hand. Okay, so saya dapat go-kart yang baru. Lepas tu saya pun duduk. Saya duduk tu je, dia punya feel tu rasa macam, lain macam lah kursi dia ni. Kursi dia tu macam, dia tak selesa. Okay, tak selesa. Jadi saya pun bawa. Bila saya bawa, saya akan bawa. First ni, bila kita dalam race, sama juga, kena prepare. Dia tak boleh terus pecut. Sebab tayar tu masih sejuk. So kalau you all nak tahu tayar ni, tayar go-kart, bila dia sejuk lagi, dia tak grip. Dia tak lekat kat jalan. Dia akan macam melempar, membuang keluar. Ya Allah, dah ada star. Thank you Yati Jamaluddin.
Terima kasih sponsor saya pagi ni. Ada sponsor saya Star. Thank you. Terima kasih banyak. Okey, siapa lagi nak bagi saya Star? Cepat. Saya belum sarapan ni. Lapar ni. Hari kedua makan Honey Star. Okey. Lepas tu saya bawa. Ush, macam first kali kerusi tu tak selesa. Kedua dah lah badan saya ni penat. Mengajar 2 hari kan? Yalah, tapi sebab anak kita pun dah memang minta, saya tak boleh nak postpone lagi sebab hari ni saya pun ada syuting, saya ada kelas, saya ada macam-macam benda hari ni. Dan saya sempat, alhamdulillah, saya syukur dapat spend masa bercakap dengan you all pagi ni. Okay. Besok pun dah ada appointment, lusa pun ada nak merasmikan pula kedai baru. Anak murid saya buka kedai, dah siap renovation semua. Alhamdulillah, syukur. So saya kata semalam je sempat. Tapi lepas tu saya macam, kan 2 hari kan, penat. Terutama kaki lengur-lengur, tangan pun sama. Go-kart ni cabaran kat mana tau. Pada bila nak belok tu, kita dah mula rasa penat. Tangan ni penat. Yelah, mengajar, seluruh urat ni dah macam, ya Allah, cakap, macam apa, macam mana? Selalunya saya boleh dapat masa 48 saat lah, satu lap. Semalam tu 52, 51. Okay. Saya try hard pun 50. Dia kena ingat dalam race ni, go-kart ni, whatever race, 1 saat tu kau ingat senang nak reduce. 1 saat tu mungkin berbulan-bulan, bertahun berlatih baru dapat reducekan masa 1 saat tu. Okay, so lepas tu saya masuk balik kat dalam pit stop. Saya kata kursi dia tak selesa lah, kan? Lepas tu saya macam, okay, tak apalah, tak adjust, saya biar je dulu. Saya macam, saya mula berfikir apa tau, Kang nak tukar ambil masa, aku nak kena tunggu lama kan, aku datang sini jauh pula daripada keluar pergi Johor Bahru kan, nak main, nak race, lama. Biasalah kepala otak kita kan memang lengkap dengan package biawak. Sama tak kita sekarang? Okay, sama tak? Saya mungkin nanti Kang anak-anak nak kena tunggu, kita main pula kan. Kita biasa serang seli. Saya masuk track, anak saya tertengok saya main macam mana, saya bawa macam mana. Dia masuk, saya jaga dia orang. Saya ambil video supaya nanti habis je saya akan cakap, Amar, ni betul racing line, ni betul. Ni dah betul ni, bagus ni Amar, bagus. Muaz, yang ni Muaz lari sikit. Muaz lari daripada racing line, Muaz kena betulkan, pergi keluar sikit baru in kat dalam corner. So saya tengok, sebab coach tak boleh main sekali. Sebab kalau coach main sekali, mana dia nak nampak apa yang betul, apa yang tak. Macam, nampak tak ada sesuatu kat situ? Okay, lepas tu saya pun round kedua saya masuk lagi dengan kerusi sempit ni. Kan? Padahal dah sakit ni. Saya duduk, bukan kena kat perut, dia kena kat saya punya, kat sini yang tulang ni. Dia sentuh. Alamak. Bukan saya masuk, dia hantar saya sini. Bawa lagi dia melempar-lempar macam membuang. Saya masih lagi tak dapat nak reducekan saya punya time tu, masa. Tak dapat sebab dia kesakitan. Okay? Bukan saya nak cakap berat badan saya naik, tak. Berat badan saya maintain je. Perut tak naik. Okay. Thank you yang bagi star tu. Ya Allah, bestnya sarapan Honey Star ada daripada anak murid hari ni. Thank you. Okay. Lepas tu, saya masuk balik pit stop. Kali ni saya kata tak boleh lah. Benda yang sempit ni dia ganggu saya. Dia tak dapat nak memberikan saya macam improvement. Then, saya cakap lah dengan, saya panggil lah mamat ni, nama dia Jason. Jason ni macam ketua technician kat situ lah. Tapi kita pun tak tahu juga kadang-kadang. Dia ni kadang toke ke, anak toke bukan dia nak mengaku. Kan? Dia buat-buat lah macam dia kuli kan. Kita bukan yang tahu sangat dia orang ni kadang-kadang. Tapi yang saya tahu dia ada motor Ducati. Okay, Jason, I rasa dia kursi ni macam tak best lah. Dia macam, dia tekan saya punya body tau. Dia sebenarnya bila kita go-kart tu bagus bila kita tak gerak. Tapi masa ni langsung tak boleh bergerak. Dia tak ada ruang langsung. Oh ya ke? Okay. Tak apa, saya adjust. Dia pun adjust dengan kerusi yang sama. Dia pergi letak macam span lah, kiri dan kanan. Okay, lepas dah siap tu dia panggil saya. Cuba you test. Saya pun test. Test lagi. Tak boleh Jason. Ini saya rasa this part dia okay. No problem. But sekarang ni you nampak ni, dia langsung, dia kena saya punya macam tulang tepi ni Kan? So benda tu dia sakit kat sini. Saya kata, tak boleh. Ini macam mana orang mau speed mah. Alamak, ada lagi star. Azizan. Thank you. Masya Allah. Berkah anda bagi star. Thank you very much. Okay. Lepas tu, saya pun, saya kata tak boleh. I think kita kena tukar kerusi, saya kata. You ada seat lain tak kerusi? Okay. Saya pergi cari kejap.
Dia pergi cari dalam store dia, kursi yang baru kan. So cari dia jumpa. So kata bos sini, dia letak atas kursi biasa, tak letak dulu kat go-kart tu, saya pun duduk. Yang ni baru best. Dia tak hempit, ruang tu tak sempit untuk kat pinggang saya ni. Dan dia masih ada lagi ruang kat sini sikit. Dia tak boleh banyak sangat juga. Sebab bila banyak, kita akan goyang sangat. Bila kita turn kat corner tu, dia tak best juga. Ya Allah, baru jual RPM saya pagi ni sale 3K. Wow. Yati Jamaluddin, terus dia bagi saya 100 star. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan lagi banyak lah lepas ni, insya-Allah. Ambil sikit sedekah untuk masa banjir ke? Alhamdulillah. Okay, mudah-mudahan banyak lah nanti rezeki tu. Okay, sambung balik cerita. Siapa nak dengar cerita saya lagi ni? Nak dengar tak? Kenapa? Apa? What happened lepas tu? Kan sebelum tu kan yang macam, saya kan perlu tak biar awak. Okay, lepas tu, saya cakap dengan Jason ni. Jason kata, okay, boleh tak bos, kita lepas you dah habis main baru kita tukar. Next time you datang, you boleh main. Oh, no. Kali ni saya macam ada satu mentaliti, saya tak nak bertangguh. Kali ni mentaliti saya, no. Aku tak nak lah yang biar awak. Okay, Jason, you tukar sekarang. Tapi bos ambil masa. Tak apa, saya tunggu. Saya ada masa. Okay, sementara menunggu dia tukar seat, saya layan anak saya dulu. Saya layan dulu tengok dia orang main. Saya set upkan dia orang GP Grand Prix. Saya set upkan dia orang, bagi dia orang main dulu, main. Sambil saya tengok, saya train. Saya as a coach kepada anak-anak. Saya betulkan. Lepas tu saya juga bagi peluang anak saya bawa go-kart yang laju sikit, bagi dia feel. Dia mula takut. Saya kata, tak apa, mama bawa pelan-pelan dulu. Dah selesa, tekan sikit-sikit. Dia syok pula lepas tu. Saya ingat lepas saya bagi Amar yang laju sikit tu, aku ingat dia layan 10 lap kot. Lepas tu saya pula tunggu, bila pula anak aku nak berhenti ni. Okay. Lepas tu tunggu. Memang ambil masa. Dalam hati kadang-kadang macam menyesal juga tau. Dia tiba-tiba ada ke situ lah. Alamak, I menyesal pula aku suruh dia tukar. Betul lah ambil masa lama, babe. Sejam lebih lah. Masih lagi tak, dan saya tak dapat nak race. Fikir balik, kadang-kadang kita pun macam tu dalam marketing, dalam bisnes. Kadang-kadang keputusan kita dah buat, kita pula macam menyesal. Okay, kepala otak tu biar awak sudah mari. Dia mari, babe. Dia pun cakap bla. Itulah siapa suruh tukar. Kan sudah. Kan menyesal. Kan. Nampak? Jahat tak kepala otak kita ni? Okay, saya fikir balik, tak apa. It's okay. Tak apa, takes time. Nak berjaya memanglah kena ambil masa. Tapi it's okay what? Okay, apa jadi lepas tu? Bila dah set tu, tukar tu, nak tengok gambar dia. Bila dah tukar tu apa jadi? Dia terus jadi result lah. Sekejap, mana? Saya tunjuk gambar. Tunjuk terus. Apa jadi lepas tu? Okay, tengok macam mana saya start. Ni kita buat race sprint 5 lap je. 5 lap. Tu saya depan sekali tu. Nampak? Nampak tu. Nampak tu. Okay. Tengok lepas tu lagi ada lap yang ni. Ni best. Ni kau dengar bunyi dia tu. Tu saya depan sekali tu. Nampak tak macam mana saya boleh layan, nampak? Bila dia dah sedap seat dia tu, nampak? Saya depan sini, nampak? Tinggalkan belakang tu jauh dia tinggal. Margin dia tu jauh tau. Margin dia tu jauh. Kita kadang-kadang bila nak tinggal pesaing ni, bukan hanya nak bersaing tu nak dekat-dekat, kita nak tinggalkan jauh ke depan. So bila dah dapat seat yang selesa, dia dah ada ruang untuk saya tau. Instead of yang tadi mula-mula tu sempit, saya susah nak bergerak. And setiap kali saya layan selekor, dia akan macam menusuk ni, macam dia tekan dan sakit. Dan menyebabkan saya tak boleh nak laju. Dia mengganggu perjalanan saya tau. Perjalanan saya tu terganggu. So bila kali ni dia lebih macam soft, tempat duduk dia bagian yang soft. Cuma kalau yang soft ni dia ada babuk sikit. Saya kata it's okay, tak apa, kita boleh bersihkan. Tak apa, it's okay. Benda kadang-kadang yang baik ni pun kadang susah pula nak dijaga, nak di-maintain. But it's okay what? And lepas tu saya bawa tu dan laju. 2 kali saya main sprint. Kita buat 5 lap je semalam. Sebab kita pun masing-masing dah lama tak main. Kan daripada scene dari China hari tu kita tak main. So dua-dua sprint tu 5 lap je saya main. Dua-dua saya menang. Saya ke depan. Okay. Saya lebih laju dan saya dapat masa saya balik 48 saat. Saya dapat balik masa yang saya pernah capai sebelum ni. 48 saat. Walaupun masa tu saya penat tau. Saya letih. Saya kepenatan, saya memang keletihan ni. Bawa habis kelas.
Tapi saya boleh lagi achieve benda tu. Sebab saya berhenti dan saya adjust. Saya berhenti dan saya adjust. Kebanyakan kita, masalah kita adalah kita tak berhenti untuk betulkan apa yang tak betul. Macam tadi, you ingat dengar tak? Saya berhenti pit stop 2 kali. Kan? Sometimes dalam bisnes, kita tak nak berhenti pit stop. Kita jalan je terus. Tanpa kita tahu, mungkin macam saya tadi masalah saya punya seat. Kita mungkin masalah tayar dah botak. Lepas tu ada kawan saya pula tayar dia botak. Dah nak keluar benang dan hampir meletup. Dan nasib baik dia cepat-cepat tukar tayar semalam. Dah nak meletup sebab kita pakai tayar soft. Tayar soft ni the grip. Okay. So, kebanyakan kita bila dalam bisnes, kita tak berhenti. Menyebabkan kita semakin sempit ruang yang kita ada. Faham tak? Ruang-ruang. Ibarat kalau kita berniaga macam tu lah. Ibarat macam ada ruang yang semakin sempit. Dan menyebabkan pergerakan kita menjadi mencabar, susah, payah. Kan? Faham tak benda tu? Dan menyebabkan rezeki pun turut menjadi sempit. Mana nak datang rezeki? Mana nak datang sales? Terima kasih kepada yang share. Terima kasih juga yang bagi star tu kan. Okay? Mana nak datang? Sebab kita tak berhenti pit stop. Semua benda dalam dunia saya nak cakap, kapal terbang pun kena berhenti. Isi minyak, tukar kru dah penat macam nak pengsan mungkin. Macam kalau saya pergi travel US kan, dia akan berhenti kat Jepun. Kat Jepun, dia isi minyak, dia betulkan semua benda, dia adjust, tukar kru. Supaya kru tu lebih, orang kata, semangat. Ada energi, dia tukar. Dia mesti berhenti dan tukar. Nampak tak benda tu? Persediaan dia. Tetapi kita, masalah kita dalam bisnes adalah, kita adalah tak berhenti dan tukar dan adjust. That's why rezeki tu makin sempit. Sebab tu saya suka baru ni bila you all, spend masa dengan saya 2 hari. Kan, belajar. Perasan tak? Siapa kat sini baru-baru ni join RPM? You belajar tak banyak benda? Dapat kenal pasti tak benda-benda, kesilapan yang kita terbuat, yang mungkin selama ni kita tak perasan. Yang kita, kadang-kadang kita fikir, alah nak pergi belajar, nanti 2 hari tak jumpa customer, tak buat sale. Tapi fikirkan balik, if kita teruskan juga nak jual pada customer, tapi benda kita buat tu tak best. Benda yang kita buat tu tak efektif pun. Even jualan pun mungkin 1 hari 1 biji, 2 biji, 1 line, 2 line, tak banyak pun. Apa salah macam saya tadi, saya berhenti, ambil masa kejap. Berjam kot, just nak tukar seat. Tapi lepas tu, kita jadi laju. So, buat apa silapnya kalau kita berhenti kejap, 2 hari kejap, lag kejap. Sale kita pun bukanlah banyak sangat. Berhenti sekejap, sebentar, untuk betulkan, kita adjust dulu apa keadaan condition. Betulkan macam dalam RPM baru ni kan, betulkan tanggapan tentang marketing. Ramai salah faham, tak tahu beza marketing dengan sales. Kan, tahu nak menjual je. Okay. Betulkan tanggapan kita yang bukan semua orang pelanggan kita. Kita kena pilih siapa pelanggan kita yang betul-betul nak, dia ada isu, dia ada masalah yang kita boleh selesaikan. Yang tu yang kita nak. Kita apa kata kita betulkan benda tu? Betulkan juga tanggapan kita tentang ayat, copywriting. Kita tak boleh nak buat ayat yang skema. Orang tak suka. Ni zaman social media. Ini bukan lagi zaman 80-an. Ini dah tahun 2022. Macam siapa yang baru ni berhenti sekejap 2 hari? Ramai yang saya jumpa, dia kata, saya dah kosongkan jadual. Okay, saya dah tak pergi mana-mana. Saya duduk depan komputer dan belajar. Yelah, sekarang COVID sedang meningkat. Ramai yang dengar positif. Banyak dah sekarang ni. Dia tak macam hari tu. Kan? Walaupun dah ambil vaksin ke apa kan. Itu usaha. Kita jangan selesa cepat sangat. Betul tak benda tu? Dan kita berhenti sekejap, dia sebenarnya sedang membesarkan ruang. Macam kerusi saya tadi. Membesarkan ruang. Kita mula nampak jalan. Oh, ni rupanya ruang aku nak buat sale. Sini ni aku kena cilok ikut sini. Macam ni. Lepas tu tengok pula kisah orang yang berjaya. Macam bila saya main go-kart, saya tengok orang yang bawa laju tau, yang dia lebih bagus daripada saya. Saya kena cari, most of the time, saya kena mencari orang yang buat yang bagus lagi daripada saya. Dia kena bagi saya persaingan. Kalau saya main dengan budak-budak baru baru nak up, dia buatkan saya slow je, sama je. Saya tak ada apa-apa improvement. Tapi bila
bila bila saya ikut yang laju, automatically dia memberikan tekanan pada saya untuk laju sekali. Macam bagus tak benda tu? Dan saya tahu juga baru ni alhamdulillah kita sebenarnya menerima pendatang 14,000, hampir 15,000. Tapi saya tahu bukan semua dapat join. Ada sebahagian sahaja. Yang dah join tadi saya ucap terima kasih tau. Kat Telegram tadi tu saya sendiri yang tulis. Saya sendiri yang tulis. Apa yang korang dapat, apa you all belajar, dan ramai komen kat situ. Best, tak sempat nak mengantuk, dapat banyak point, dapat belajar banyak perkara. Ada yang dah ada peningkatan, ada tak kat sini yang dah dapat result? Saya pun nak tengok balik lah apa yang you all tulis tadi kan. Yang dia dah dapat result dah. Itu yang saya rasa wow. Oi, lagi best ni, aku nak buat lagi ni. Ada banyak komen dah, 75 komen dah. Ada yang share kat sini gambar dia belajar, nampak kat dalam Telegram. Thank you terima kasih. Kan ada yang share. Ada tak sini ada dia dapat banyak ilmu baru kan. Dapat semangat suntikan, rasa macam wow, luar biasa nampak belajar. Nampak? Ramai yang share kat saya. Siapa yang dah ada dalam grup tu, alhamdulillah, cuba baca macam mana mereka tu. Ada tak kat sini juga yang terlepas? Yang rasa alamak, macam mana saya boleh tak tahu. Oh, ada yang mungkin ada masalah ataupun event, ada kelas ke, ada majlis yang tak dapat dielakkan. Mungkin masa tu terlibat dengan banjir. Ada tak kat sini nak kita bawa round kedua? Saya nak tanya. Ada tak yang nak kita buka sekali lagi kelas ni? Sebab saya fikir tak lama lagi dah nak Ramadan. Bulan 4. Minggu pertama tak silap. Lepas tu kita dah nak raya. So macam mana persiapan kita nak menyambut raya? Pasti confirm lah banyak duit kita perlukan, betul tak? Kan? Jadi nak tak kalau saya ajar dan bantu you rehat kejap. Kita kejap 2 hari je. Rest kejap 2 hari untuk attend the class. Kita nak bawakan sesi ni sekali lagi. Ada tak kat sini yang nak benda tu? Kalau ada cuba komen nak. Saya nak tunjuklah kesungguhan sikit. Sebab kali ni nilai kelas ni memang 499. Tapi saya rasa siapa yang dah datang, you all mungkin boleh letak satu nilai kan. You all nampak. Kelas tu bukan basic saya nak cakap. Saya nak disclaimer siap-siap. Bukan basic. Yes, memang bermula daripada basic. Tapi dia akan diakhirkan dengan yang advance sangat. Ada tak yang nak? Yang mungkin ada yang kata saya masalah lain baru ni. Boleh tak bawakan sesi ni sekali lagi. Dan kita momentum nak spend masa lagi 2 hari dengan you. Boleh? Dan saya nak bagi benda ni secara percuma. Still percuma. Macam mana saya cakap dengan you, janji saya daripada awal tahun 100,000 orang peniaga kita nak support. Percuma. Okay. So siapa yang nak, first ada yang saya tahu yang dah daftar tapi tak dapat join. InsyaAllah nanti kita akan emailkan semula link untuk nak join. Link Zoom terus. Yang kedua, bagi anda yang memang belum mendaftar, dengan ini dalam sarapan momentum bagi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan selawat kepada baginda Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya bersama dengan tim momentum membuka kembali link untuk anda mendaftar. Yang kita akan buat pada 13 hari bulan ni. 13 dan 14 tak silap saya tim 13 dan 14 hari bulan. Kita bawakan sehari March. 12, 13 macam mana tim? 12 dan 13 kan? Sorry maaf. 12 dan 13. Nampak tu saya pun kan 12 dan juga 13 March, 2 hari. Free. Tak ada nak bayar. Cuba komen kat situ nak. Dan tim tolong tim. Kepada yang dah komen nak tu, kita teruskan berikan diorang link kat. Reply dia punya link kat situ. Anda boleh buka naktarikpelanggan.com. Naktarikpelanggan.com. You pergi daftar kat situ. Senang gila. Masuk nama, email, IC, nombor telefon. Dah siap daftar. Nanti kita terus bagi link pendaftar. Link untuk Zoom. Sebab kita akan gunakan Zoom. Dan kita juga ada alternative link dalam YouTube. If sesiapa yang ada isu, kita divertkan pergi kat YouTube. Sebab kita nak tengok mana satu you punya line yang okey. Okey? Siapa yang kat situ? Siapa yang dah join baru ni, if nak join lagi rasa nak ulang, please, kami tak ada masalah untuk yang tu. Okey? Tetapi siapa yang belum, keutamaan pada yang belum. Sebab saya rasa sangat penting lah untuk nak jadikan you belajar. Ada ruang tadi saya kata. Sebab orang yang belajar ni insya-Allah Allah Ta'ala luaskan rezeki. Dia tak akan sempit. Sebab orang yang belajar adalah orang yang dia berusaha.
Dia usaha sehabis baik. So of course Allah Ta'ala akan bagi. Kan? Okay? So you all boleh pergi ke nanti, tim boleh bantu saya bagi dia orang link naktarikpelanggan.com. Naktarikpelanggan.com. Pergi kat situ, you daftar 12 dan 13 Mac, spend masa, sediakan buku nota. Kita memang juga akan bagi workbook, kita akan bagi beberapa e-book juga sebagai panduan untuk mudahkan nanti you all nak belajar. Okey, boleh. Ini peluang dan ruang yang saya nak bagi sekali lagi. Ruang dan peluang yang saya nak beri sekali lagi. Okey, ini penting untuk diri sendiri, untuk bisnes you, untuk orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, untuk orang-orang yang yang memerlukan banyak kita punya contribution kepada dia. Okay, terima kasih yang join sesi pagi ni. Thank you very much. Saya harap anda dapat sesuatu daripada cerita saya semalam. Okay, dapat pengajaran. Dapat pula kelas percuma ni. Saya bagi hujung-hujung ni. InsyaAllah nanti kita bercakap lagi besok. Setiap hari dalam Sarapan Minda Momentum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye.